Rasul-rasul dan pengikut-pengikut Yesus di seluruh Yudea mendengar bahawa orang bukan Yahudi pun sudah menerima firman Allah. Apabila Petrus pergi ke Yerusalem, orang Yahudi yang percaya kepada Yesus dan masih berpegang kepada upacara bersunat mencela Petrus. Mereka berkata, Kamu menumpang di rumah orang bukan Yahudi yang tidak bersunat. Bahkan kamu makan bersama-sama mereka. oleh itu, Petrus memberikan laporan lengkap tentang apa yang sudah berlaku. Dia melaporkan hal itu mulai dari permulaan. Aku sedang berdoa di kota Yope, lalu melihat suatu penglihatan. Aku melihat sesuatu seperti kain lebar diturunkan dari langit, tergantung pada keempat-empat sudutnya, lalu berhenti di sisiku. Semasa aku memperhatikan bahagian dalamnya, aku nampak binatang berkaki 4, binatang liar, binatang menjalar, dan burung-burung liar. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, "Bangunlah Petrus, sembelilah binatang itu dan makanlah." Tetapi aku menjawab, "Tidak Tuhan, aku belum pernah makan apa-apa yang haram atau najis." Suara itu berkata lagi dari langit, "Janganlah anggap haram apa yang sudah dinyatakan halal oleh Allah." Peristiwa itu berulang 3 kali, dan akhirnya semuanya terangkat kembali ke langit. Pada saat itu juga, 3 orang dari Kaisarea yang diutus kepadaku tiba di rumah tempat aku menginap. Roh Allah menyuruh aku mengikut mereka dengan tidak ragu-ragu. 6 orang saudara seiman dari Yope menyertai aku ke Kaisarea, dan kami semua masuk ke rumah Kornelius. Kornelius memberitahu kami bahwa dia melihat satu malaikat berdiri di rumahnya dan berkata, "Suruhlah orang pergi ke Yope untuk memanggil seorang lelaki bernama Simon Petrus. Dia akan menyampaikan berita yang boleh menyelamatkan engkau dan keluargamu." Apabila aku mula bercakap, Roh Allah datang kepada mereka seperti yang berlaku kepada kita pada mulanya. Kemudian aku teringat bahwa Tuhan pernah berkata, "Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Allah." Nyatalah bahwa Allah mengurniai orang bukan Yahudi itu, pemberian yang seperti kita terima pada masa kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Siapakah aku ini sehingga cuba menghalang Allah? Apabila mereka mendengar hal itu, mereka tidak mencela Petrus lagi. Lalu, mereka memuji Allah dan berkata, Jika demikian, Allah juga memberikan peluang kepada orang bukan Yahudi untuk bertaubat dan beroleh hidup sejati. pada masa Stefanus dibunuh, orang yang percaya kepada Yesus tercerai-cerai kerana dianiaya. Ada yang lari sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Mereka memberitakan perkabaran daripada Allah kepada orang Yahudi sahaja. Tetapi, beberapa orang pengikut Yesus yang berasal dari Siprus dan Kirene pergi ke Antioquia. Mereka mengkabarkan berita baik tentang Tuhan Yesus kepada orang bukan Yahudi. Kuasa Tuhan menyertai mereka, sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan dan mengikut Dia. Jemaah di Yerusalem mendengar peristiwa itu. Oleh itu, mereka mengutus Barnabas ke Antioquia. Apabila dia tiba di Antioquia dan melihat Allah memberkati orang di situ, dia bersukacita. Lalu dia menggalakkan mereka semua supaya tetap setia kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Barnabas seorang yang baik, dikuasai oleh Roh Allah dan sangat percaya kepada Tuhan, dan banyak orang mengikut Tuhan. Kemudian, Barnabas pergi ke Tarsus untuk mencari Saulus. Apabila dia menjumpai Saulus, Barnabas membawa Saulus ke Antioquia, dan selama setahun mereka berkumpul dengan jemaah di situ, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia, untuk kali pertama pengikut-pengikut Yesus disebut orang Kristian. Pada waktu itu, beberapa orang nabi dari Yerusalem datang ke Antioquia. Seorang daripada mereka bernama Agabus. Dia berdiri dan dengan kuasa Roh Allah, Agabus bernubuat bahawa kebuluran yang teruk akan berlaku di seluruh dunia. Kebuluran itu berlaku pada masa pemerintahan Kaisar Claudius. Semua pengikut Yesus di situ bersetuju untuk mengirim bantuan kepada saudara-saudara seiman
yang tinggal di Yudea. Masing-masing akan memberikan bantuan menurut kemampuannya. Mereka melakukan hal itu, lalu mengutus Barnabas dan Saulus untuk membawa wang itu kepada pemimpin-pemimpin jemaah. Pada masa itu, Raja Herodes mula menganiaya beberapa orang daripada jemaah. Dengan perintah Raja Herodes, Yakobus, saudara Yohanes dipenggal kepalanya. Apabila Raja Herodes melihat bahawa perkara itu menyenangkan hati orang Yahudi, Raja Herodes melanjutkan perbuatannya yang jahat dengan menangkap Petrus. Hal ini berlaku pada waktu perayaan roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, dia dimasukkan ke dalam penjara. Di situ, dia dijaga oleh 4 kumpulan askar, dan setiap kumpulan terdiri daripada 4 orang askar. Raja Herodes bercadang mengadili Petrus di hadapan umum apabila perayaan Paskah berakhir. Oleh itu, Petrus ditahan di penjara. Tetapi jemaah tekun berdoa kepada Allah bagi Petrus. Pada malam sebelum Raja Herodes menghadapkan Petrus kepada orang ramai, Petrus tidur terbelenggu dengan 2 rantai yang diikatkan kepada 2 orang askar. Seorang askar pada setiap sisinya. Di pintu penjara, askar-askar mengawal juga sedang bertugas. Tiba-tiba, malaikat Tuhan berdiri di situ dan cahaya bersinar di dalam bilik penjara itu. Malaikat itu menggoyang-goyang Petrus dan membangunkan dia, lalu berkata, Cepat bangun. Pada saat itu juga, jatuhlah rantai dari tangan Petrus. Malaikat itu berkata lagi, Ikat tali pinggangmu dan pakailah kasut. Petrus pun berbuat demikian. Kemudian, malaikat itu berkata pula, Pakailah jubahmu dan ikutlah aku. Petrus mengikut malaikat itu keluar dari penjara. Tetapi Petrus tidak tahu sama ada perbuatan malaikat itu benar-benar berlaku atau tidak. Petrus menyangka semua itu hanya suatu penglihatan. Mereka melalui tempat penjagaan yang pertama, kemudian yang kedua, dan akhirnya tiba di pintu besi yang menuju ke bandar. Pintu itu terbuka dengan sendirinya, lalu mereka keluar. Mereka berjalan melalui suatu lorong, lalu tiba-tiba, malaikat itu meninggalkan Petrus. Barulah Petrus menyedari apa yang sudah berlaku kepada dirinya. Dia berkata, Sekarang aku tahu bahawa semuanya benar-benar berlaku. Tuhan telah mengirim malaikatnya untuk melepaskan aku daripada kuasa Raja Herodes dan daripada segala sesuatu yang akan dilakukan orang Yahudi kepadaku. Apabila Petrus menyedari keadaannya, dia pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes Markus. Banyak orang berkumpul di situ dan sedang berdoa. Petrus mengetuk pintu luar, dan seorang hamba perempuan bernama Rode datang untuk membuka pintu. Dia mengenali suara Petrus, tetapi kerana terlalu gembira, dia cepat-cepat masuk kembali tanpa membuka pintu. Dia memberitahu bahawa Petrus berdiri di luar. Kamu gila? Kata mereka. Tetapi Rode berkeras mengatakan orang itu Petrus. Oleh itu mereka berkata, Dia itu malaikatnya. Sementara itu, Petrus terus-menerus mengetuk pintu. Akhirnya, mereka membuka pintu. Dan apabila mereka melihat Petrus, mereka hairan sekali. Petrus memberikan isyarat dengan tangan supaya mereka tenang. Lalu, dia menceritakan bagaimana Tuhan sudah membawa dia keluar dari penjara. Kemudian, Petrus berkata, Beritahukan hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara yang lain. Kemudian, dia meninggalkan tempat itu dan pergi ke tempat lain. Pagi berikutnya, berlakulah kegemparan di kalangan askar-askar itu. Apakah yang sudah berlaku terhadap Petrus? Raja Herodes menyuruh orang mencari Petrus, tetapi mereka tidak dapat menjumpai dia. Lalu, Raja Herodes memberikan perintah
supaya askar-askar pengawal itu disoal siasat lalu dihukum mati. Setelah itu, Raja Herodes meninggalkan Yudea lalu tinggal di Kaisaria untuk beberapa waktu. Raja Herodes sangat murka terhadap orang Tirus dan Sidon. Oleh itu, mereka datang bersama untuk menghadap Raja Herodes. Mula-mula, mereka meyakinkan Blastus, orang yang mengempalai istana Raja Herodes, supaya memihak mereka. Kemudian, mereka pergi menghadap Raja Herodes dan minta berdamai, kerana bekalan makanan negeri mereka bergantung kepada negeri Raja Herodes. Pada hari yang sudah ditetapkan, Raja Herodes mengenakan pakaian kebesaran lalu bersemayam di takhta dan menyampaikan ucapan kepada rakyat. Orang ramai yang mendengar ucapan Raja Herodes berseru, "Dewalah yang berkata-kata, bukan manusia." Pada saat itu juga, malaikat Tuhan memukul Raja Herodes kerana raja tidak menghormati Allah. Raja Herodes dimakan cacing lalu mangkat. Sementara itu, firman Allah semakin tersebar luas dan banyak orang percaya kepada Yesus. Setelah Barnabas dan Saulus menyelesaikan tugas, mereka kembali dari Yerusalem dan membawa serta Yohanes Markus. Di kalangan jemaah di Antioquia, terdapat beberapa orang nabi dan guru. Barnabas, Simeon yang digelar si hitam, Lukius dari Kirene, Menahem yang dibesarkan bersama-sama Gubernur Herodes, dan Saulus. Sementara mereka beribadat kepada Tuhan dan berpuasa, Roh Allah berkata kepada mereka, "Pilihlah Barnabas dan Saulus khas untukku, supaya mereka menjalankan tugas yang sudah aku tetapkan bagi mereka." Setelah berpuasa dan berdoa, mereka meletakkan tangan ke atas kepala Barnabas dan Saulus, lalu mengutus mereka berdua. Barnabas dan Saulus pergi ke Selukia kerana diutus oleh Roh Allah. Dari sana, mereka berlayar ke Pulau Siprus. Apabila mereka tiba di Salamis, mereka menyampaikan firman Allah di rumah ibadat orang Yahudi. Yohanes Markus menolong mereka dalam tugas itu. Mereka menjelajah seluruh pulau itu sehingga tiba di Pafos. Di situ, mereka berjumpa dengan seorang ahli sihir bernama Bar Yesus, seorang Yahudi yang menganggap dirinya sebagai nabi. Dia sahabat Sergius Paulus, gubernur pulau itu, seorang yang cerdik dan bijaksana. Gubernur itu menjemput Barnabas dan Saulus kerana dia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Barnabas dan Saulus ditentang oleh Elimas, ahli sihir itu. Itulah namanya dalam bahasa Yunani. Kerana Elimas cuba menghalang gubernur itu percaya kepada Yesus. Tetapi Saulus, yang juga disebut Paulus, dikuasai oleh Roh Allah dan menatap ahli sihir itu. Lalu Paulus berkata, "Kamu anak iblis. Kamu musuh segala apa yang baik. Kamu penuh dengan tipu muslihat. Kamu berdusta mengenai ajaran tentang Tuhan. Tuhan akan menghukum kamu sekarang juga. Kamu akan menjadi buta dan tidak dapat melihat cahaya matahari untuk sementara waktu." Pada saat itu juga, Elimas merasa kabus gelap menutupi matanya, sehingga dia berjalan sambil meraba-raba mencari orang yang dapat menuntunnya. Apabila gubernur itu melihat apa yang sudah berlaku, dia percaya kepada Yesus, kerana sangat mengagumi ajaran Tuhan. Paulus dan rakan-rakannya berlayar dari Pafos ke kota Perga di daerah Pamfilia. Di situ, Yohanes Markus meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Mereka melanjutkan perjalanan dari Perga ke kota Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka masuk ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dibacakan, para pemimpin rumah ibadat itu menyuruh orang berkata kepada Paulus dan rakannya, "Saudara-saudara, jika ada nasihat untuk menggalakkan orang di sini, silalah katakan." Paulus berdiri, lalu memberikan isyarat dengan tangan dan mula berkata, "Saudara-saudara bangsa Israel dan semua saudara lain di sini yang taat kepada Allah, dengarlah. Allah, orang Israel, telah memilih nenek moyang kita dan menjadikan mereka bangsa yang besar semasa mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Allah membawa mereka keluar dari Mesir dengan kuasanya yang besar. Dia bersabar terhadap mereka selama 40 tahun di padang gurun. Dia memusnahkan 7 bangsa di tanah Kanaan dan menjadikan negeri itu milik umatnya. Semua itu berlangsung selama 450 tahun. Setelah itu, Allah mengurniai mereka hakim-hakim sehingga masa Nabi Samuel. Apabila mereka meminta seorang raja, Allah memberi mereka Saul, anak Kis daripada suku Benyamin, untuk menjadi raja selama 40 tahun.
Setelah Allah menyingkirkan dia daripada kedudukannya, Allah menjadikan Daud raja mereka. Inilah yang dikatakan oleh Allah tentang Daud. Aku mendapati Daud anak Isai, seorang yang menyenangkan hatiku. Dia orang yang akan melakukan segala kehendakku. Yesuslah keturunan Daud, dan Allah menjadikan dia penyelamat bangsa Israel seperti yang dijanjikannya. Sebelum Yesus memulakan tugasnya, Yohanes menyeru supaya semua orang Israel bertaubat daripada dosa lalu dibaptis. Apabila Yohanes hampir menyelesaikan tugasnya, dia berkata kepada orang ramai, "Siapakah aku ini menurut pendapat kamu? Aku bukan orang yang kamu tunggu-tunggu. Dengarlah baik-baik. Dia akan datang kemudian, dan aku tidak layak membuka kasutnya." Saudara-saudara keturunan Abraham dan semua saudara lain di sini yang taat kepada Allah, Allah sudah mengirim berita penyelamatan itu kepada kita. Orang yang tinggal di Yerusalem dan pemimpin-pemimpin mereka tidak sedar bahawa dialah penyelamat itu. Mereka tidak memahami ajaran nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat sehingga mereka menghukum Yesus. Tetapi melalui perbuatan mereka itu, berlakulah apa yang sudah dikatakan oleh nabi-nabi. Meskipun mereka tidak mempunyai alasan apa-apa untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus, namun mereka meminta Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Setelah mereka melakukan semua yang tertulis di dalam Alkitab tentang dia, mereka menurunkan jenazahnya dari salib dan meletakkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia daripada kematian. Kemudian selama beberapa hari, dia menampakkan diri kepada mereka yang dahulu berjalan bersama-sama dia dari Galilea ke Yerusalem. Sekarang mereka menjadi saksi baginya kepada bangsa Israel. Oleh itu, kami di sini untuk menyampaikan berita baik ini kepada kamu. Apa yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang kita sudah dilakukannya bagi kita, yaitu keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus daripada kematian. Seperti yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 2. "Engkaulah anakku, pada hari ini aku menjadi bapakmu." Allah sudah membangkitkan dia daripada kematian. Dia tidak akan mengalami kematian lagi. Tentang hal ini, Allah berfirman, "Aku akan memberkati kamu dengan berkat yang suci, seperti yang aku janjikan kepada Daud." Begitu juga dalam ayat lain, dia berfirman, "Engkau tidak akan membiarkan hamba-Mu yang setia itu reput di dalam kubur." Pada masa hidupnya, Daud melakukan kehendak Allah. Lalu Daud meninggal, dikuburkan dengan nenek moyangnya, dan jenazahnya reput. Tetapi hal ini tidak berlaku terhadap dia yang dibangkitkan oleh Allah daripada kematian. Oleh itu, saudara-saudara, ketahuilah bahawa melalui Yesus, berita tentang pengampunan dosa sudah disampaikan kepada saudara semua. Setiap orang yang percaya kepadanya dibebaskan daripada segala dosa yang tidak dapat dihapus oleh Taurat Musa. Berwaspadalah supaya apa yang dikatakan nabi-nabi ini tidak berlaku kepada saudara semua. Dengarlah, hai orang yang menghina Allah. Kamu akan keheranan, lalu binasa. Apa yang aku lakukan pada masa ini tidak akan kamu percayai, meskipun orang menerangkannya kepada kamu. Apabila Paulus dan Barnabas meninggalkan rumah ibadat itu, orang Yahudi meminta mereka datang kembali pada hari Sabat yang berikutnya untuk memberitahu mereka perkara-perkara itu lagi. Apabila perhimpunan di rumah ibadat berakhir, banyak orang Yahudi dan orang bangsa lain yang menganut agama Yahudi mengikut Paulus dan Barnabas. Rasul-rasul itu menasihati mereka supaya terus-menerus hidup bersandar kepada rahmat Allah. Pada hari Sabat berikutnya, hampir semua orang di bandar itu datang mendengar firman Tuhan. Apabila orang Yahudi melihat orang ramai itu, mereka iri hati. Mereka menentang kata-kata Paulus dan menghina dia. Tetapi Paulus dan Barnabas berkata-kata dengan lebih berani lagi. Mereka berkata, "Firman Allah memang harus disampaikan kepada kamu terlebih dahulu. Tetapi kerana kamu menolak firman-Nya dan menganggap diri kamu tidak layak menerima hidup sejati dan kekal, kami akan meninggalkan kamu lalu pergi kepada bangsa lain. Hal itu demikian kerana inilah perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada kami. Aku sudah menetapkan supaya kamu menjadi cahaya bagi bangsa bukan Yahudi, dan melalui kamu Allah akan menyelamatkan seluruh dunia." apabila orang bukan Yahudi mendengar kata-kata itu, mereka bersukacita dan memuji firman Tuhan. Mereka yang sudah dipilih oleh Allah untuk menerima hidup sejati dan kekal pun percaya kepada Yesus. Firman Tuhan tersebar ke serata tempat di daerah itu.
Tetapi orang Yahudi menghasut pembesar-pembesar kota itu dan wanita-wanita terkemuka bangsa asing yang takut akan Allah. Mereka mula menganiaya Paulus dan Barnabas dan menghalau mereka berdua dari daerah itu. Rasul-rasul itu mengembaskan debu pada kaki mereka di hadapan orang di situ sebagai amaran, lalu pergi ke Ikonium. Tetapi pengikut-pengikut Yesus di Antioquia sangat bersukacita dan mereka dikuasai oleh Roh Allah. Hal yang sama juga berlaku di Ikonium. Paulus dan Barnabas masuk ke rumah ibadat orang Yahudi dan berkata-kata sedemikian rupa, sehingga banyak orang Yahudi dan orang bangsa lain percaya kepada Yesus. Tetapi orang Yahudi yang tidak mahu percaya kepada Yesus menghasut orang bangsa lain sehingga mereka membenci orang yang percaya kepada Yesus. Rasul-rasul tinggal lama di situ dan berkata-kata dengan berani tentang Tuhan. Tuhan pun membuktikan bahawa perkabaran mereka tentang kasih-Nya itu benar dengan memberi mereka kuasa melakukan mukjizat dan perkara-perkara yang luar biasa. Penduduk di bandar itu terbahagi menjadi dua golongan. Ada yang berpihak kepada orang Yahudi dan ada yang berpihak kepada rasul-rasul itu. Lalu, orang Yahudi dan orang bukan Yahudi bersama-sama para pemimpin mereka bersepakat untuk menganiaya dan merejam rasul-rasul itu. Apabila rasul-rasul mengetahui hal itu, mereka lari ke Listra dan Derbe, bandar-bandar di Likaonia dan ke daerah di sekitarnya. Di situ, mereka mengkabarkan berita baik itu. Di Listra, ada seorang lelaki yang kakinya lumpuh sejak lahir dan dia tidak pernah berjalan. Dia duduk di situ dan mendengarkan kata-kata Paulus. Paulus melihat bahawa orang itu dapat disembuhkan kerana dia percaya. Oleh itu, Paulus menatap dia dan berkata dengan suara lantang, Berdirilah tegak. Orang itu melompat berdiri dan mula berjalan. Apabila orang ramai melihat apa yang telah dilakukan oleh Paulus, mereka mula berseru dalam bahasa Likaonia, Lihatlah, dewa-dewa sudah menjadi seperti manusia dan turun ke dunia. Barnabas dinamakan Zeus dan Paulus dinamakan Hermes, kerana dia yang berkata-kata. Imam dewa Zeus, yang kuilnya terletak di luar bandar, datang membawa lembu jantan dan bunga ke pintu gerbang. Dia dan orang ramai hendak mempersembahkan korban kepada rasul-rasul itu. Apabila Barnabas dan Paulus mendengar apa yang akan dilakukan oleh orang di situ, mereka mengoyak-ngoyak pakaian lalu berlari ke tengah-tengah orang ramai sambil berseru, Mengapa kamu melakukan hal ini? Kami pun manusia, seperti kamu semua. Kami datang di sini untuk mengkabarkan berita baik supaya kamu meninggalkan berhala-berhala yang tidak berguna itu, lalu datang kepada Allah yang hidup, pencipta langit, bumi dan laut serta semua yang ada di dalamnya. See everything in them. Pada masa yang lampau, Allah membiarkan semua orang mengikut kemahuan masing-masing. Tetapi Allah sentiasa memberikan bukti-bukti tentang dirinya dengan perkara-perkara baik yang dilakukannya.
Dia mengurniai kamu hujan dari langit serta hasil bumi pada musimnya. Dia mengurniai kamu makanan serta menyenangkan hati kamu. Walaupun rasul-rasul berkata demikian, masih sukar juga mereka mencegah orang ramai mempersembahkan korban kepada mereka. Beberapa orang Yahudi yang datang dari Antioquia di Pisidia dan juga dari Ikonium mempengaruhi orang ramai sehingga berpihak kepada mereka. Mereka merejam Paulus, lalu menyerit dia keluar bandar. Mereka menyangka Paulus sudah mati. Tetapi apabila pengikut Yesus di situ berkumpul di sekeliling Paulus, dia bangun, lalu masuk kembali ke bandar. Keesokan harinya, dia dan Barnabas berangkat ke Derbe. Di Derbe, Paulus dan Barnabas mengkabarkan berita baik dan banyak orang menjadi pengikut Yesus. Kemudian, mereka kembali ke Listra, lalu pergi ke Ikonium dan kemudian ke Antioquia di Pisidia. Mereka menguatkan hati pengikut-pengikut di situ dan menggalakkan mereka supaya tetap percaya kepada Yesus. Rasul-rasul itu berkata, Kita harus mengalami banyak penderitaan supaya kita dapat menikmati pemerintahan Allah. Paulus dan Barnabas melantik pemimpin-pemimpin bagi setiap jemaah. Lalu, dengan berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan jemaah kepada pemeliharaan Tuhan yang dipercayai oleh mereka. Setelah Paulus dan Barnabas menjelajah daerah Pisidia, mereka sampai ke Pamfilia. Mereka mengkabarkan berita baik di Perga, lalu mereka pergi ke Atalia. Dari situ, mereka berlayar kembali ke Antioquia. Dahulu, di kota itu mereka diserahkan kepada Allah yang akan memelihara mereka dengan penuh kasih, supaya dapat menjalankan tugas yang sekarang sudah diselesaikan. Apabila mereka tiba di Antioquia, mereka mengumpulkan jemaah di situ dan menceritakan segala yang sudah dilakukan oleh Allah melalui mereka. Mereka memberitahu bahawa Allah sudah membuka jalan supaya orang bukan Yahudi percaya kepada Yesus. Paulus dan Barnabas tinggal lama dengan pengikut-pengikut Yesus di situ. Beberapa orang dari Yudea datang ke Antioquia dan mula mengajar pengikut Yesus di situ. Kamu tidak dapat diselamatkan jika kamu tidak disunat menurut Taurat Musa. Tetapi Paulus dan Barnabas menentang keras ajaran mereka itu. Akhirnya, Paulus dan Barnabas dipilih supaya pergi ke Yerusalem dengan beberapa orang lain dari Antioquia untuk membincangkan masalah itu dengan rasul-rasul dan para pemimpin jemaah di situ. Lalu, jemaah di Antioquia menghantar mereka sampai ke luar bandar. Sementara mereka melalui daerah Fenisia dan Samaria, mereka memberitahu bahawa orang bukan Yahudi sudah percaya kepada Allah. Berita ini mengembirakan semua pengikut Yesus di situ. Apabila Paulus dan Barnabas tiba di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaah, para rasul dan pemimpin jemaah. Lalu, Paulus dan Barnabas menceritakan segala yang sudah dilakukan oleh Allah melalui mereka. Tetapi, beberapa orang Farisi yang percaya kepada Yesus berdiri dan berkata, Orang bukan Yahudi yang percaya kepada Yesus harus disunat dan diwajibkan menurut Taurat Musa. Lalu, para rasul dan pemimpin jemaah berkumpul untuk membincangkan masalah itu. Setelah berbincang lama sekali, akhirnya Petrus berdiri dan berkata, Saudara-saudara tentu tahu bahawa beberapa waktu yang lalu Allah memilih saya daripada kalangan saudara untuk mengabarkan berita baik itu kepada orang bukan Yahudi, supaya mereka pun boleh mendengar dan percaya. Allah yang mengenal hati manusia sudah menunjukkan bahawa Dia berkenan kepada orang bukan Yahudi dengan mengurniakan Roh Allah kepada mereka, seperti yang sudah dikurniakannya kepada kita. Allah tidak membeza-bezakan orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi. Dia mengampunkan dosa mereka kerana mereka percaya. Oleh itu, mengapakah saudara-saudara mahu mencubai Allah dengan membebani pengikut-pengikut ini dengan kewajiban berat yang baik nenek moyang kita maupun kita sendiri tidak sanggup melakukannya? Janganlah berbuat demikian.
kita percaya dan diselamatkan karena rahmat Tuhan Yesus, demikianlah Allah menyelamatkan mereka juga. Semua orang yang berkumpul di situ diam, sementara mendengarkan laporan Barnabas dan Paulus tentang segala mukjizat dan keajaiban yang dilakukan oleh Allah di kalangan orang bukan Yahudi melalui mereka. Setelah mereka selesai memberikan laporan, Yakobus berkata, Saudara-saudara, dengarlah. Simon Paulus sahaja menerangkan bagaimana Allah pada mulanya menunjukkan kasih-Nya kepada orang bukan Yahudi dengan memilih suatu kelompok di kalangan mereka untuk menjadi umat-Nya. Hal ini sesuai dengan nubuat nabi-nabi, kerana di dalam Alkitab tertulis, setelah itu aku akan kembali, firman Tuhan. Aku akan membina semula rumah Daud yang sudah roboh dan memperbaiki runtuhannya. Aku akan menegakkannya semula, supaya semua orang yang lain akan menjadi aku. Semua bangsa lain yang bukan Yahudi sudah aku panggil untuk menjadi umatku. Demikianlah firman Tuhan yang telah menyatakan hal ini sejak dahulu. Yakobus melanjutkan kata-katanya. Menurut pendapat saya, kita tidak boleh menyusahkan orang bukan Yahudi yang percaya kepada Allah. Sebaliknya, kita harus menulis sebuah surat untuk menasihati mereka supaya tidak makan makanan yang najis di sisi agama, kerana sudah dibersampahkan kepada berhala, atau makan daging binatang yang mati diceki, atau makan darah. Mereka harus menjauhkan diri juga daripada berbuatan cabul. Hal itu demikian kerana sejak dahulu Daulat Musa telah dibacakan di rumah-rumah ibadah pada setiap hari Sabat dan diberitakan di setiap kota. Kemudian, para rasul dan pemimpin jemaah bersama-sama jemaah itu membuat keputusan untuk memilih beberapa orang di kalangan mereka dan mengutus mereka ke Antioquia bersama-sama Paulus dan Barnabas. Lalu, mereka memilih Silas dan Yudas, yang juga disebut Barsabas. Kedua-dua orang itu sangat dihormati oleh pengikut Yesus di Yerusalem. Sepucuk surat yang berbunyi sebagai berikut dikirim melalui mereka. Kepada semua saudara yang berasal daripada bangsa bukan Yahudi, yang tinggal di Antioquia, Syria dan Kilikia, salam daripada kami, rasul-rasul, pemimpin-pemimpin jemaat dan jemaat di sini. Kami mendengar bahawa beberapa orang daripada kalangan kami sudah menyusahkan dan membingungkan saudara semua dengan ajaran mereka, padahal kami tidak menyuruh mereka melakukan hal itu. Oleh itu, kami bermesyuarat dan bersetuju memilih beberapa orang, lalu mengutus mereka kepada saudara semua. Mereka akan pergi dengan Barnabas dan Paulus. Kedua-dua orang saudara yang kami kasihi itu sudah mempertaruhkan nyawa kerana mengabdikan diri kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengutus Yudas dan Silas, lalu mereka akan memberitahukan hal yang sama seperti yang kami tuliskan dalam surat ini. Roh Allah dan kami bersetuju bahawa kami tidak perlu membebani saudara semua dengan kewajiban lain kecuali yang mustahak sahaja. Janganlah makan makanan yang sudah dibersampahkan kepada berhala. Jangan makan darah. Jangan makan daging binatang yang mati dicekik. Dan jauhkan diri daripada berbuatan cabul. Jika saudara semua tidak melakukan perkara-perkara itu, saudara-saudara berbuat yang betul. Sekian sahaja dan salam bahagia. Mereka yang diutus itu berangkat ke Antioquia. Di situ, mereka mengumpulkan semua pengikut Yesus, lalu menyampaikan surat itu. Apabila jemaah membaca surat itu, mereka bersukacita kerana surat itu menggalakkan mereka. Yudas dan Silas, yang kedua-duanya nabi, bercakap lama sekali dengan mereka untuk memberikan semangat dan keberanian. Setelah Yudas dan Silas tinggal di situ beberapa lama, jemaah di Antioquia menyuruh mereka kembali dengan sejahtera kepada orang yang mengutus mereka. Tetapi Silas mengambil keputusan untuk tetap tinggal di situ. Paulus dan Barnabas pun tinggal di Antioquia beberapa lama. Di situ, mereka mengajar dan menyampaikan firman Tuhan bersama-sama banyak orang lain. Beberapa lama kemudian, Paulus berkata kepada Barnabas, Marilah kita lawat semula saudara-saudara yang percaya kepada Yesus di semua kota yang sudah kita sampaikan firman Tuhan. Marilah kita lihat sama ada mereka tetap percaya kepada Tuhan. Barnabas hendak membawa Yohanes Markus, tetapi Paulus tidak bersetuju untuk membawanya kerana Markus meninggalkan Barnabas. Lalu, mereka memilih Silas dan Yudas, yang juga disebut Barsabas. Kedua-dua orang itu sangat dihormati oleh pengikut Yesus di Yerusalem. Sepucuk surat yang berbunyi sebagai berikut dikirim melalui mereka. Kepada semua saudara yang berasal daripada bangsa bukan Yahudi, yang tinggal di Antioquia, Syria dan Kilikia, salam daripada kami, rasul-rasul, pemimpin-pemimpin jemaat dan jemaat di sini.
Paulus meneruskan perjalanan ke Derbe dan kemudian ke Listra. Seorang pengikut Yesus bernama Timotius tinggal di situ. Ibunya orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus, tetapi bapanya orang Yunani. Semua pengikut Yesus yang tinggal di Listra dan Ikonium memuji Timotius. Paulus hendak membawa Timotius dengannya. Oleh itu, Paulus menyunat Timotius, kerana semua orang Yahudi di daerah itu tahu bahawa bapa Timotius orang Yunani. Di setiap kota yang dikunjungi, mereka menyampaikan peraturan yang sudah ditetapkan oleh para rasul dan pemimpin jemaah di Yerusalem. Jemaah dinasihati supaya menurut peraturan itu. Oleh itu, iman jemaah semakin teguh dan setiap hari bilangan mereka semakin bertambah. Kerana Roh Allah tidak membenarkan mereka memberitakan firman Allah di wilayah Asia, mereka menjelajah daerah Frigia dan Galatia. Apabila mereka tiba di perbatasan Misia, mereka mencuba masuk ke wilayah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak membenarkan mereka. Oleh itu, mereka terus pergi ke Troas melalui Misia. Pada malam itu, dalam suatu penglihatan, Paulus melihat seorang Makedonia berdiri di hadapannya dan memohon, Marilah datang ke Makedonia dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, kami bersependapat bahawa Allah telah menyuruh kami mengkabarkan berita baik kepada orang di situ. Oleh itu, kami segera bersiap-siap untuk berangkat ke Makedonia. Kami meninggalkan Troas lalu langsung berlayar ke Samotrake dan hari berikutnya ke Neapolis. Dari situ, kami menuju ke Filipi, sebuah kota di daerah pertama negeri Makedonia. Filipi juga jajahan Empayar Roma. Di situ, kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar bandar dan pergi ke tepi sungai, kerana kami berfikir di situ terdapat tempat orang Yahudi berdoa. Kami duduk dan bercakap dengan wanita-wanita yang berkumpul di situ. Salah seorang pendengar kami bernama Lydia, pedagang kain ungu yang mahal. Dia berasal dari Tiatira dan dia mengasihi Allah. Oleh itu, Tuhan membuka fikirannya sehingga dia menyambut ajaran Paulus. Lydia dan seisi rumahnya dibaptis. Setelah itu, dia menjemput kami ke rumahnya. Dia berkata, Jika saudara-saudara yakin bahawa saya benar-benar percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumah saya. Dia mendesak supaya kami pergi ke rumahnya. Pada suatu hari, kami sedang pergi ke tempat orang berdoa. Apabila kami berjumpa dengan seorang hamba wanita, dia dirasuk oleh roh jahat yang membolehkan dia meramalkan peristiwa yang akan datang. Dengan meramalkan nasib orang, dia mendatangkan keuntungan yang besar bagi pemilik-pemiliknya. Wanita itu mengikuti Paulus dan kami sambil berseru, Mereka hamba Allah yang maha tinggi. Mereka datang untuk memberitahu bagaimana Allah dapat menyelamatkan kamu. Selama beberapa hari, wanita itu terus-menerus berseru demikian, sehingga Paulus menjadi marah, lalu berpaling dan berkata kepada roh itu, Demi nama Yesus Kristus, aku memerintah engkau keluar daripada wanita ini. Pada saat itu juga, roh itu meninggalkan wanita itu. Apabila pemilik-pemiliknya sedar bahawa kesempatan untuk mendapat wang sudah lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret kedua-dua mereka menghadap pihak berkuasa di padang kota. Mereka menghadapkan Paulus dan Silas kepada pegawai-pegawai kerajaan Roma dan berkata, Kedua-dua orang ini orang Yahudi. Mereka menyebabkan kekacauan di kota kita. Mereka mengajarkan adat resam yang bertentangan dengan hukum kita. Kita orang Roma dan tidak dapat menerima atau menurut adat resam itu. Orang ramai pun turut menyerang Paulus dan Silas. Pegawai-pegawai kerajaan mengoyak pakaian Paulus dan Silas, lalu menyuruh orang mencabuk mereka.
Setelah mereka dicambuk dengan teruk, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Ketua penjara disuruh menjaga mereka dengan ketat. Setelah menerima perintah itu, ketua penjara itu menahan mereka di bilik penjara yang paling dalam dan mengenakan pasung pada kaki mereka. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Orang tahanan yang lain mendengar mereka. Tiba-tiba, berlaku gempa bumi yang kuat sekali, sehingga asas penjara itu bergoncang. Semua pintu penjara terbuka dan rantai yang membelenggu semua orang tahanan pun terlepas. Ketua penjara itu terjaga, dan apabila dia nampak pintu-pintu penjara terbuka, dia menyangka semua orang tahanan sudah lari. Oleh itu, dia menghunus pedang untuk membunuh diri. Tetapi Paulus berseru dengan kuat sekali, "Jangan bunuh diri. Kami semua masih di sini." Ketua penjara itu meminta suluh, lalu lari ke dalam, dan dengan gemetar dia menjatuhkan diri pada kaki Paulus dan Silas. Kemudian, ketua penjara itu membawa mereka keluar dan berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus saya lakukan supaya diselamatkan?" Paulus dan Silas menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus, lalu kamu akan diselamatkan, kamu dan keluargamu." Lalu, Paulus dan Silas menerangkan firman Tuhan kepada ketua penjara itu dan kepada semua orang di rumahnya. Pada malam itu juga, ketua penjara itu membawa mereka ke suatu tempat dan membasuh luka-luka mereka. Lalu, dia dan keluarganya dibaptis. Kemudian dia membawa Paulus dan Silas ke rumahnya, lalu memberi mereka makanan. Ketua penjara itu dan keluarganya bersukacita kerana mereka sekarang percaya kepada Allah. Keesokan paginya, pegawai-pegawai kerajaan Roma menyuruh pegawai-pegawai polis ke penjara untuk menyampaikan perintah supaya Paulus dan Silas dibebaskan. Ketua penjara itu memberitahu Paulus, "Pergilah dengan sejahtera kerana pegawai-pegawai kerajaan sudah memberikan perintah supaya tuan berdua dibebaskan." Tetapi Paulus berkata kepada pegawai-pegawai polis itu, "Kami warga negara Roma. Kami tidak didapati bersalah, tetapi kami sudah dicambuk di hadapan orang ramai, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Sekarang mereka mahu menyuruh kami pergi dengan diam-diam? Kami tidak mahu. Pegawai-pegawai kerajaan Roma itu sendiri harus kemari dan membebaskan kami." Pegawai-pegawai polis itu melaporkan hal itu kepada pegawai-pegawai kerajaan Roma. Apabila mereka mendengar bahawa Paulus dan Silas warga negara Roma, mereka takut. Oleh itu, mereka datang meminta maaf. Kemudian, mereka memimpin Paulus dan Silas keluar dari penjara dan meminta supaya mereka meninggalkan kota itu. Paulus dan Silas meninggalkan penjara itu, lalu pergi ke rumah Lydia. Di situ, mereka berjumpa dengan pengikut-pengikut Yesus. Dan setelah menggalakkan orang di situ, Paulus dan Silas berangkat. Paulus dan Silas meneruskan perjalanan melalui Amfipolis dan Apolonia, lalu tiba di Tesalonika. Di situ, terdapat rumah ibadat orang Yahudi. Seperti yang biasa dilakukan oleh Paulus, dia pergi ke rumah ibadat dan berbincang dengan orang di situ tentang ayat-ayat Alkitab. Dia melakukan hal itu selama 3 hari Sabat berturut-turut. Dia menjelaskan ayat-ayat Alkitab itu dan membuktikan bahawa penyelamat yang diutus oleh Allah harus mengalami penderitaan dan bangkit daripada kematian. Paulus berkata bahawa Yesus yang diberitakannya kepada mereka itu penyelamat yang diutus oleh Allah. Beberapa orang antara mereka percaya kepada kata-kata Paulus, lalu mengikut Paulus dan Silas. Begitu juga sebilangan besar orang Yunani yang takut akan Allah, dan banyak lagi wanita terkemuka. Tetapi orang Yahudi iri hati, lalu mengumpulkan pengacau di jalan-jalan
dan membentuk kumpulan perusuh. Lalu, mereka menimbulkan kekacauan di seluruh kota itu dan menyerbu rumah Yason untuk mencari Paulus dan Silas. Mereka hendak membawa Paulus dan Silas menghadap orang ramai. Tetapi, apabila mereka tidak dapat menjumpai Paulus dan Silas, mereka menyeret Yason dan beberapa orang pengikut Yesus lainnya ke hadapan pihak berkuasa di kota itu dan berseru, "Semua orang ini sudah menimbulkan kekacauan di serata tempat. Sekarang mereka datang ke kota kita dan Yason menyambut mereka di rumahnya. Mereka semua melanggar hukum Kaisar Roma kerana mereka berkata bahawa ada raja lain yang bernama Yesus." Dengan kata-kata itu, mereka menimbulkan kegemparan di kalangan orang ramai dan pihak berkuasa kota itu. Lalu, pihak berkuasa menyuruh Yason dan pengikut Yesus lainnya membayar ikat jamin. Setelah itu, mereka dibenarkan pergi. Pada malam itu, pengikut Yesus di kota itu menyuruh Paulus dan Silas pergi ke Berea. Sebaik sahaja tiba di situ, mereka pergi ke rumah ibadat orang Yahudi. Fikiran orang di situ lebih terbuka daripada fikiran orang di Tesalonika. Mereka suka sekali mendengar perkabaran tentang Yesus. Dan tiap-tiap hari, mereka mengkaji Alkitab untuk mengetahui sama ada ajaran Paulus itu benar. Banyak antara mereka percaya kepada Yesus. Banyak wanita Yunani yang terkemuka dan orang lelaki Yunani yang percaya kepada Yesus. Apabila orang Yahudi di Tesalonika mendengar bahawa Paulus mengkabarkan firman Allah di Berea juga, mereka pun datang dan mula menghasut orang ramai supaya merusuh. Dengan segera, pengikut Yesus di situ menghantar Paulus ke pantai, tetapi Silas dan Timotius tetap tinggal di Berea. Setelah menghantar Paulus sampai ke Athena, pengikut Yesus dari Berea kembali dengan membawa arahan daripada Paulus supaya Silas dan Timotius menyusul dia secepat mungkin. Sementara Paulus menantikan Silas dan Timotius di Athena, hatinya sedih melihat kota itu penuh dengan berhala. Oleh itu, dia berbincang dengan orang Yahudi di rumah ibadat dan dengan orang bukan Yahudi yang menyembah Allah. Setiap hari, Paulus berbincang dengan sesiapa sahaja yang lalu di padang kota dan mahu mendengarkan dia. Beberapa orang guru yang mengikut faham Epikuros dan faham Stoa berdebat dengan Paulus. Beberapa orang antara mereka bertanya, "Orang ini tahu apa? Pengetahuannya cetek, tetapi berlagak pandai." Yang lain menjawab, "Nampaknya dia bercakap tentang dewa bangsa asing." Mereka berkata demikian kerana Paulus berkata-kata tentang Yesus dan tentang kebangkitan daripada kematian. Oleh itu, mereka membawa Paulus ke mesyuarat Areopagus. Di situ, mereka berkata, "Kami ingin mendengar ajaran baru yang kamu beritakan itu. Beberapa perkara yang kamu kemukakan itu aneh pada pendengaran kami. Oleh itu, kami ingin mengetahui maknanya." Mereka berkata demikian kerana semua orang Athena dan orang bangsa asing yang tinggal di situ suka sekali menghabiskan masa dengan mendengar dan menceritakan hal-hal yang paling mutakhir. Lalu, Paulus berdiri di hadapan orang yang berkumpul di Areopagus dan berkata, "Saudara-saudara orang Athena, saya melihat bahawa dalam segala hal, saudara-saudara sangat menghormati dewa-dewa. Pada masa saya menjelajahi bandar dan melihat tempat ibadat saudara semua, saya menjumpai sebuah mazbah yang bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Sebenarnya, Allah yang saudara-saudara sembah tetapi tidak saudara-saudara kenal, dialah yang sekarang saya beritakan kepada saudara semua. Allah yang menjadikan dunia ini dengan segala isinya. Dialah Tuhan langit dan bumi. Dia tidak tinggal di dalam kuil-kuil yang dibuat oleh manusia. Dia juga tidak memerlukan pertolongan manusia kerana dialah yang memberikan hidup dan nafas serta segala sesuatu kepada manusia. Daripada seorang manusia, dia menjadikan semua bangsa dan menyuruh mereka mendiami seluruh bumi. Sejak permulaan, dia juga menetapkan masa dan tempat mereka boleh hidup. Allah berbuat demikian supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan mereka menjumpai dia semasa mereka mencari-cari dia. Tetapi sebenarnya Allah tidak jauh daripada kita masing-masing dan kerana dia, kita hidup dan bergerak dan ada di dunia ini. Beberapa orang penyair saudara semua juga berkata, kita semua anaknya. Kerana kita anak Allah, kita tidak boleh menganggap Allah seperti patung yang dibuat daripada emas atau perak atau batu yang direka bentuk menurut kemahiran manusia. Allah tidak mahu mengingat masa kita tidak mengenal dia dahulu. Tetapi sekarang, dia menyuruh semua orang di seluruh dunia bertaubat daripada cara hidup yang jahat. Hal itu demikian
kerana Dia sudah menetapkan suatu hari untuk mengadili seluruh dunia ini dengan adil. Tugas itu akan dilakukan oleh satu orang yang sudah dipilihnya. Supaya semua orang yakin akan hal itu, Allah sudah membangkitkan orang itu daripada kematian. Apabila orang di situ mendengar Paulus berkata tentang kebangkitan daripada kematian, beberapa orang antara mereka mengolok-olokkan dia. Tetapi yang lain berkata, kami ingin mendengar saudara bercakap tentang hal ini lagi. Lalu, Paulus meninggalkan mesyuarat itu. Beberapa orang mengikut Paulus dan percaya kepada Yesus. Antara mereka, termasuk Dionysius, anggota mesyuarat Areopagus, dan seorang wanita bernama Damaris, serta beberapa orang lain. Setelah itu, Paulus meninggalkan Athena dan pergi ke Korintus. Di situ, dia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila, yang dilahirkan di negeri Pontus. Aquila baru sahaja datang dari Italia dengan istrinya, Priscilla. Mereka datang ke Korintus kerana Kaisar Claudius mengusir semua orang Yahudi dari Roma. Paulus pergi menjumpai Aquila dan Priscilla, lalu tinggal dan bekerja bersama-sama mereka. Kerana mereka dan Paulus sama-sama menyerah hidup dengan membuat kemah. Setiap hari Sabat, Paulus mengadakan perbincangan dengan orang yang berkumpul di rumah ibadat untuk meyakinkan orang Yahudi maupun orang Yunani tentang Yesus. Setelah Silas dan Timotius tiba dari Makedonia, Paulus menggunakan seluruh masanya untuk memberitakan perkabaran daripada Allah. Dia memberikan kesaksian kepada orang Yahudi bahawa Yesus penyelamat yang diutus oleh Allah. Tetapi, mereka menentang dan menghina Paulus. Oleh itu, Paulus mengebaskan debu daripada pakaiannya sebagai amaran kepada mereka dan berkata, jika kamu binasa, kamu sendiri yang bertanggungjawab. Aku tidak bertanggungjawab terhadap hal itu. Mulai sekarang, aku akan pergi kepada orang bukan Yahudi. Lalu, Paulus meninggalkan mereka dan pergi tinggal di rumah seorang bukan Yahudi yang bernama Titius Justus. Dia menyembah Allah dan rumahnya di sebelah rumah ibadat itu. Crispus, ketua rumah ibadat itu dengan semua anggota keluarganya, percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang lain di Korintus juga mendengar berita daripada Allah dan mereka percaya kepada Yesus, lalu dibaptis. Pada suatu malam, dalam suatu penglihatan, Tuhan berfirman kepada Paulus, janganlah takut, berkata-katalah terus dan jangan berhenti, kerana aku menyertai engkau. Tidak seorang pun dapat mencederakan engkau, kerana banyak orang di kota ini umatku. Oleh itu, Paulus tinggal di Korintus selama 1.5 tahun dan mengajarkan perkabaran daripada Allah kepada orang di situ. Semasa Gallio menjadi gubernur negeri Akhaya, orang Yahudi bersatu padu untuk menangkap Paulus dan membawa dia ke hadapan gubernur untuk diadili. Mereka mengajukan tuduhan ini. Orang ini berusaha mempengaruhi orang ramai supaya menyembah Allah dengan cara yang bertentangan dengan hukum kami. Apabila Paulus hendak menjawab, Gallio berkata kepada orang Yahudi di situ, jika perkara ini tentang kesalahan atau perbuatan jenayah, bolehlah aku bersabar dan mendengarkan aduan kamu. Tetapi kamu bertengkar tentang kata dan nama serta hukum kamu sendiri. Oleh itu, kamu harus menyelesaikan masalah itu sendiri. Aku tidak mahu mengadili perkara semacam ini. Lalu, Gallio mengusir mereka keluar. Kemudian, mereka menangkap Sostenes, ketua rumah ibadat itu, lalu memukul dia di hadapan mahkamah. Tetapi Gallio sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Paulus tinggal dengan pengikut Yesus di Korintus selama beberapa hari lagi. Kemudian, dia meninggalkan mereka, lalu berlayar dengan Priscilla dan Aquila ke Syria. Sebelum bertolak, Paulus mencukur rambutnya di Kengkrea kerana telah bernazar. Apabila mereka tiba di Efesus, Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila. Kemudian, dia masuk ke rumah ibadat dan mengadakan perbincangan dengan orang Yahudi. Mereka meminta supaya Paulus tinggal lebih lama di situ, tetapi Paulus tidak mahu. Pada waktu berangkat, Paulus berkata kepada mereka, jika diperkenankan oleh Allah, aku akan kembali. Setelah itu, dia berlayar dari Efesus.
Apabila dia tiba di Kaisaria, dia melanjutkan perjalanan ke Yerusalem untuk memberikan salam kepada jemaah di situ. Lalu, dia pergi ke Antioquia. Setelah tinggal beberapa lama di Antioquia, dia mengunjungi daerah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan iman semua pengikut Yesus di situ. Pada waktu itu, seorang Yahudi bernama Apolos yang lahir di Alexandria datang ke Efesus. Dia pandai berpidato dan sangat memahami isi Alkitab. Dia telah mendalami ajaran tentang Yesus. Dengan penuh kesungguhan, dia mengisytiharkan dan mengajarkan ajaran tentang Yesus dengan betul. Tetapi, dia hanya mengetahui baptisan yang diajarkan oleh Yohanes. Dengan berani, Apolos mula berkata-kata di rumah ibadat. Apabila Priscilla dan Aquila mendengar dia, mereka membawa dia ke rumah. Mereka menerangkan penyelamatan Allah melalui Yesus dengan lebih tepat lagi. Kemudian, Apolos mahu pergi ke Akhaya. Oleh itu, pengikut Yesus di Efesus menolong dia dengan menulis sepucuk surat kepada pengikut Yesus di Akhaya supaya mereka menyambut Apolos. Apabila Apolos tiba di situ, dia sangat menolong orang yang dengan rahmat Allah percaya kepada Yesus. Dengan penuh wibawa, Apolos mengalahkan orang Yahudi dalam perdebatan di hadapan umum. Dengan mengutip ayat-ayat Alkitab, dia membuktikan bahawa Yesus penyelamat yang diutus oleh Allah. Sementara Apolos tinggal di Korintus, Paulus menjelajah kawasan pedalaman daerah itu lalu tiba di Efesus. Di situ, dia berjumpa dengan beberapa orang yang percaya kepada Yesus. Dia bertanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Allah pada waktu kamu percaya kepada Yesus?" Mereka menjawab, Kami belum pernah mendengar bahawa ada Roh Allah. "Jika demikian, dengan baptisan apakah kamu dibaptis?" tanya Paulus. Dengan baptisan seperti yang diajarkan oleh Yohanes. Jawab mereka. Lalu, Paulus berkata, Yohanes membaptis orang untuk menyatakan mereka sudah bertaubat daripada dosa. Dia memberitahu orang Israel supaya percaya kepada orang yang akan datang kemudian daripadanya. Orang itu, Yesus. Apabila mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis demi nama Tuhan Yesus. Ketika Paulus meletakkan tangannya ke atas kepala mereka, Roh Allah menguasai mereka. Lalu, mereka bertutur dalam bahasa-bahasa yang ajaib, serta menyampaikan perkabaran Allah. Mereka semuanya kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, dengan berani, Paulus terus-menerus berkata-kata kepada orang di rumah ibadat. Dia berbincang dengan mereka dan berusaha untuk meyakinkan mereka tentang pemerintahan Allah. Tetapi, beberapa orang antara mereka degil dan tidak mahu percaya. Di hadapan semua orang, mereka mencerca rancangan Allah untuk menyelamatkan manusia melalui Yesus. Oleh itu, Paulus meninggalkan mereka, lalu pergi dengan beberapa orang pengikut Yesus lainnya ke Dewan Carahan Tiranus. Setiap hari, Paulus mengadakan perbincangan di situ. Perkara ini berlaku selama 2 tahun, sehingga semua orang yang tinggal di wilayah Asia, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, mendengar firman Tuhan. Allah melakukan mukjizat yang luar biasa melalui Paulus. Bahkan, sapu tangan dan kain yang pernah dipakai oleh Paulus pun dibawa kepada orang sakit. Lalu, mereka sembuh dan roh jahat keluar daripada mereka. Beberapa orang Yahudi yang pergi ke serata tempat dan mengusir roh jahat, cuba menggunakan nama Tuhan Yesus untuk mengusir roh jahat. Mereka berkata kepada roh-roh jahat, Aku mengusir kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. 7 orang lelaki, iaitu anak-anak ketua imam Yahudi bernama Skewa, berbuat demikian. Tetapi, roh jahat berkata kepada mereka, Yesus aku kenal, Paulus pun aku kenal. Tetapi siapakah kamu? Lalu, orang yang dirasuk roh jahat itu menyerang mereka dengan ganas dan mengalahkan mereka. Dia mencederakan mereka dan mengoyak-ngoyak pakaian mereka, sehingga mereka lari dari rumahnya. Semua orang Yahudi dan orang bukan Yahudi yang tinggal di Efesus mendengar peristiwa itu. Lalu, mereka menjadi takut. Oleh itu, nama Tuhan Yesus semakin dipuji-puji. Banyak orang yang sudah percaya kepada Yesus datang ke hadapan umum untuk mengakui perbuatan jahat mereka pada masa lampau. Mereka yang biasa mengamalkan ilmu sihir, mengumpulkan buku-buku mereka dan membakar semua itu di hadapan orang ramai. Apabila dijumlahkan, harga semua buku itu kira-kira 50,000 keping wang perak. Melalui semua peristiwa yang luar biasa itu, firman Tuhan semakin tersebar luas dan semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Setelah semua peristiwa itu berlaku, Paulus mengambil keputusan untuk pergi ke Makedonia dan Akhaya, lalu terus ke Yerusalem. Setelah aku pergi ke sana, katanya, aku harus pergi ke Roma juga. Oleh itu, Paulus mengutus Timotius dan Erastus, 2 orang daripada pembantunya, pergi ke Makedonia terlebih dahulu. Sementara itu, Paulus tinggal lebih lama di wilayah Asia.
Pada masa itulah berlaku rusuhan yang besar di Efesus kerana ajaran tentang Yesus. Di kota itu, ada seorang tukang perak bernama Demetrius yang biasa membuat model kuil Dewi Artemis. Usahanya mendatangkan penghasilan yang besar bagi pekerja-pekerjanya. Oleh itu, dia mengumpulkan semua pekerjanya dan pekerja tukang perak yang lain, lalu berkata, Saudara-saudara tahu bahawa kekayaan kita datangnya daripada pekerjaan ini. Sekarang, saudara sekalian sudah melihat dan mendengar apa yang dilakukan oleh si Paulus itu. Dia berkata bahawa berhala yang dibuat oleh manusia sama sekali bukan dewa. Dia berjaya meyakinkan banyak orang, bukan sahaja di Efesus, bahkan hampir di seluruh wilayah Asia. Hal itu membahayakan kerana perniagaan kita akan mendapat nama buruk. Bukan itu sahaja, bahkan orang tidak akan menghormati kuil Dewi Artemis lagi dan kebesarannya pun akan lenyap. Padahal Dewi Artemis disembah oleh semua orang di Asia dan di seluruh dunia. Apabila mereka mendengar hal itu, mereka sangat marah dan mula berseru, Hidup Artemis, Dewi orang Efesus! Rusuhan itu meluas ke seluruh kota. Kumpulan perusuh itu menangkap Gaius dan Aristarchus, orang Makedonia yang menemani Paulus dalam perjalanannya, lalu menyeret mereka ke stadium kota itu. Paulus sendiri mahu menghadap orang ramai untuk berkata-kata kepada mereka, tetapi pengikut Yesus di situ tidak membenarkan dia. Beberapa orang pegawai kerajaan di daerah itu yang bersahabat dengan Paulus menyuruh orang memberitahu Paulus supaya tidak masuk ke stadium itu. Sementara itu, orang yang berkumpul di stadium menjadi kacau bilau. Ada yang berteriak begini dan ada yang berteriak begitu, kerana kebanyakan orang tidak tahu mengapa mereka datang di situ. Beberapa orang menyangka bahawa Alexander yang bertanggungjawab, kerana orang Yahudi menyuruh dia tampil ke muka. Alexander memberikan isyarat dengan tangan supaya diberikan peluang untuk membela diri di hadapan orang ramai. Tetapi, apabila mereka melihat bahawa dia orang Yahudi, selama 2 jam, mereka berseru dengan serentak, Hidup Artemis, Dewi orang Efesus! Akhirnya, setiausaha kota berjaya menteteramkan orang ramai. Dia berkata, Hai penduduk Efesus, semua orang tahu bahawa Efesuslah kota yang memelihara kuil Dewi Artemis dan batu suci yang jatuh dari langit. Tidak seorang pun dapat menafikan hal itu. Oleh itu bertenanglah dan jangan buat apa-apa dengan terburu-buru. Saudara-saudara membawa kedua-dua orang ini kemari, walaupun mereka tidak merompak kuil ataupun menghina Dewi kita. Jika Demetrius dan pekerja-pekerjanya mahu mendakwa sesiapa, biarlah mereka membawa perkara itu ke mahkamah. Pada hari-hari tertentu orang boleh datang ke mahkamah dan para penggawai pun ada di situ. Tetapi jika ada apa-apa lagi yang saudara-saudara kehendaki, hal itu harus diselesaikan dalam mesyuarat umum yang sah. Oleh sebab apa yang berlaku hari ini, kita akan dituduh mengadakan rusuhan. Kita tidak mempunyai alasan untuk membenarkan rusuhan ini. Setelah berkata demikian, setiausaha kota itu menyuruh mereka pulang.